Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita hari ini akan belajar sejarah, iaitu ini adalah pertama kali kan, sebab minggu lepas kita hanya bercakap tentang kertas sejarah, kertas 1 dan juga kertas 2. So hari ini cikgu ada pesan minggu lepas untuk baca bab 1 tingkatan 4, yang mana tajuk bab 1 ni adalah warisan negara bangsa. Bab 1 warisan negara bangsa. Jadi sebelum kita mulakan, cikgu nak kamu semua pertama niat belajar sejarah ni kerana Allah Ta'ala. Yang seterusnya cikgu nak buat adalah, cikgu nak semua orang cakap kuat-kuat, saya suka sejarah. Boleh? Boleh. Tak payah buka mic pun tak apa. Tapi cikgu nak tengok semua mulut bergerak, buka. Kata, saya suka sejarah. Lagi sekali, 1, 2, 3. Saya suka sejarah. Ni macam ada mulut tak gerak je ni. Okey, kalau semua dah niat untuk belajar, insyaAllah kita akan teruskan. Warisan negara bangsa. Ada yang ada buku teks ke? Ada tak? Kalau ada, cuba angkat sikit buku teks. Buku teks tingkatan 4. Ada ke yang... Oh, ada. Siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks juga dan juga highlightkan lah. Bagi cikgu, kamu kena highlightkan poin yang penting lah. Okey, warisan negara bangsa. Pertama sekali yang cikgu nak kamu tahu adalah apa itu makna warisan. Warisan. Warisan ni apa? Siapa tahu? Cuba type sikit warisan ni apa? Apa yang kamu semua tahu? Agak-agak warisan ni apa? Ke tak tahu langsung? Cikgu nak pilih seorang, boleh tak? Cikgu nak tahu apa yang dia tahu tentang warisan. Apa yang dia faham. Cikgu nak pilih Nakib. Apa yang Nakib faham tentang warisan? Tak apa, simple je. Macam mana cikgu? Apa ya? Lagi sekali. Tak dengar? Cikgu nak tahu apa yang kamu faham tentang perkataan warisan. Warisan. Barang peninggalan nenek moyang. Okey, betul. Okey, betul. Okey, terima kasih Nakib. So warisan ni adalah sesuatu atau sesuatu yang ditinggalkan ataupun sesuatu yang diturun-temurunkan dari nenek moyang ataupun yang dahulu kala. Itu adalah makna warisan. Jadi apa yang kita akan belajar adalah warisan negara bangsa yang mana dulu ada kerajaan Alam Melayu. Ataupun nanti kita akan tengoklah kerajaan Alam Melayu dan juga Kesultanan Melayu Melaka dalam bab ni yang kamu akan belajar. Dan apa warisan yang dia ditinggalkan sampailah sekarang. Yang setiap negara ada lakukan ataupun masih lagi adalah sifat ataupun ciri. So pertama sekali dalam bab yang pertama ni, kamu akan belajar tentang latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Yang mana yang pentingnya adalah kamu kena ingat apa itu ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Ataupun nanti cikgu akan short formkan Kerajaan Alam Melayu ni jadi KAM. Okey, yang kedua, dalam bab ni akan belajar pasal ciri negara bangsa juga. Tapi Kesultanan Melayu Melaka. Yang mana cikgu akan short formkan dia sebagai KMM. Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, dalam bab ni kita akan belajar tentang keunggulan sistem pentadbiran. Pertama ada pasal sistem pentadbiran. Yang kedua, undang-undang. Yang mana dalam sistem pentadbiran mungkin ada yang pernah dengar tentang sistem pembesar empat lipatan. Ataupun yang belum pernah dengar, tak apa, nanti kita akan belajar.
dan juga undang-undang yang ada dalam KMM ataupun Kesultanan Melayu Melaka. Yang mana kamu akan belajar 2 undang-undang, iaitu pertama Hukum Kanun Melaka. Cikgu short formkan sebagai HKM. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Laut Melaka ataupun cikgu short formkan jadi UULM. Itu tiga perkara lah yang kamu akan belajar. Ciri negara bangsa, KAM, ciri negara bangsa KMM, sistem pentadbiran KMM, undang-undang KMM, dan juga yang terakhir adalah kamu akan belajar pasal peranan ataupun tugas. Peranan siapa? Pemerintah dan juga rakyat. Yang mana dalam peranan ni ada 2, iaitu pemerintah, termasuklah sultan dan juga pembesar. Ni kita panggil pemerintah. Kalau rakyat, rakyatlah orang biasa. Okey, setakat ni faham ke apa yang kita akan belajar dalam bab 1? Okey ke? Ke rasa macam banyak sangat? Setakat ni okey? Boleh? Boleh? Okey. Kita teruskan. Kita akan masuk latar belakang negara bangsa sebelum Kerajaan Barat. Iaitu Kerajaan Alam Melayu. Ya. Kerajaan Alam Melayu. Mungkin ada juga yang pernah dengar nama Kerajaan Alam Melayu, contohnya apa? Punan, Champa, Sriwijaya, Kesultanan Melayu Melaka dan juga Johor Riau. Jadi yang belah sini. Yang belah sini ni. Ini adalah Kerajaan Alam Melayu. Punan, Champa, Sriwijaya. Kalau dalam peta ni ada lagi contoh lain iaitu Angkor, Kerajaan Angkor. Kerajaan Kedah Tua, Kerajaan Gangga Negara, Sriwijaya dan juga Majapahit. Mungkin ada yang pernah dengar ataupun mungkin ada yang tak pernah dengar. So ini kita panggil Kerajaan Alam Melayu. Okey, ciri negara bangsa yang kamu kena ingat untuk KAM ataupun Kerajaan Alam Melayu. Pertama, kamu kena tahu dalam KAM ni kena ada raja. Dalam Kerajaan Alam Melayu ni kena ada raja. Sebab apa? Sebab dia adalah tonggak utama kerajaan. Dia dan akan ditolong oleh pembesar. Pembesar akan tolong raja. Dan raja ni mesti ditaati. Ni awak kena ingat, ditaati dan dianggap suci. Ini masa zaman Kerajaan Alam Melayu. Jadi dianggap raja ni suci. Contoh dia, Raja Champa dikaitkan dengan Dewa Siva. Sebab tu dia dianggap suci. Yang kedua, ciri yang kedua adalah undang-undang. Apa tujuan? Kenapa kena ada undang-undang? Sebab untuk menjamin kesejahteraan. Dan dia terpakai dekat seluruh wilayah pengaruh dan juga dia akan menjadi panduan pentadbiran. Contohnya, kamu kena ingat Kerajaan Majapahit. Apa nama undang-undang yang diorang pakai? Kutara Manawa. Jangan tertukar tau. Kutara Manawa. Itu undang-undang yang Kerajaan Majapahit pakai. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah wilayah pengaruh. Apa itu wilayah pengaruh? Jadi kena tahu makna ataupun definisi. Ini adalah definisi dia. Kawasan. Jadi wilayah ni adalah kawasan, tempat. Yang mana dekat kawasan tu akan ada rakyat yang terima dan juga memperakui pemerintahan seseorang raja. Contoh dia apa? Contohnya wilayah pengaruh Punan. Dia dari mana? Sungai Mekong, Teluk Chamran, Selatan Myanmar dan juga Segenting Kra. So ini adalah nama tempat yang mana dia adalah wilayah pengaruh bagi kerajaan Funan. Okey. Dan yang terakhir, yang keempat iaitu rakyat. Jadi dalam Kerajaan Alam Melayu ni ciri dia kena ada rakyat. Jadi kena tahu juga apa maksud rakyat ataupun definisi rakyat. Ini definisi dia. Penduduk. Penduduklah di dalam sesebuah wilayah. Dan penduduk tu dia kena buat apa? Pertama, dia kena setia kepada raja. Yang kedua, dia tak boleh derhaka. Derhaka kepada siapa? Kepada raja. Contoh dia, rakyat Sriwijaya. Ini antara soalan yang paling famous lah juga. Rakyat Sriwijaya dia setia. Dengan cara apa? Macam mana dia nak tunjukkan kesetiaan dia orang?
Diorang buat upacara meminum air sumpah. Yang mana upacara ni menggunakan telaga batu. Ini ada gambar telaga batu. Ni. Dalam buku teks pun ada. Macam mana diorang minum air tu? Air tu diorang akan tuang dekat bahagian atas ni. Dekat bahagian atas. Dan air tu akan mengalir sampailah sini. Dan dia akan tadah. Dan dia akan minum air tu. Itu cara diorang tunjuk. Diorang punya kesetiaan kepada raja. Jadi ciri negara bangsa KAM ataupun kerajaan alam Melayu ada 4. Raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan juga rakyat. So, kena ingat ada 4. Ciri-ciri negara bangsa KAM ada 4. Raja, undang-undang, wilayah pengaruh, rakyat. Okey, dah habis untuk kerajaan alam Melayu. Yang seterusnya, kita akan belajar tentang ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ataupun cikgu short formkan jadi KMM. Dalam Kesultanan Melayu Melaka ada 6 ciri. Tadi ada 4. So ni tambah lagi 2. Tapi kalau kamu perasan, dalam ciri negara bangsa KMM ni ada yang sama. Contohnya apa? Rakyat sama. Wilayah pengaruh ada juga tadi. Dan juga undang-undang. Jadi antara KAM dengan KMM, apa yang tak sama tadi? Tadi kat KAM ada apa? Yang satu tu, yang pertama tu. Ada raja. Jadi dekat KMM tak ada raja. Tapi dia ada kerajaan. Yang mana dalam kerajaan, raja akan jadi pemerintah tertinggi. Ini dalam Kesultanan Melayu Melaka tau. Raja akan jadi pemerintah tertinggi dan raja ni akan dibantu oleh sistem pembesar 4 lipatan. Yang mana nanti kita akan belajarlah siapa yang ada dalam sistem pembesar 4 lipatan. Kenapa kena ada sistem pembesar 4 lipatan ni? Supaya apa? Tujuan dia untuk apa? Supaya pentadbiran tersusun. Boleh melicinkan pentadbiran. Dan masa Melaka, gelar raja, dulu masa alam Melayu kita panggil raja. Tapi lepas kedatangan Islam, raja tu bertukar jadi sultan. Kamu kena ingat. Okey, yang kedua, rakyat. Sama macam tadi ciri, cumanya dia berbeza sedikitlah rakyat Melaka ni. Yang mana rakyat Melaka ni apa yang mereka kena buat? Pertama, kena taat setia kepada sultan. Yang kedua, kena patuh undang-undang. Dan rakyat Melaka ni ada 2 orang. Pertama, orang Melayu. Yang kedua, orang laut. 2 sahaja orang dia. Orang Melayu, orang laut. Dan golongan yang ada adalah golongan rakyat merdeka dan juga hamba. Rakyat merdeka ni adalah rakyat yang bebas. Yang bebas, kalau hamba, hambalah. Cumanya kalau sekarang ni, zaman sekarang kita dah tak ada hamba lah. Kalau nak kata orang gaji tu tak dikira hamba sebab dia diberi gaji. Setelah. Dan sultan kena jamin kesejahteraan rakyat. Dan apa timbal baliknya? Rakyat kena akui kekuasaan sultan. Ini rakyat untuk Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah kedaulatan. Mungkin ramai pernah dengar apa makna kedaulatan. Tapi cikgu nak terangkan sedikitlah. Kedaulatan ni adalah makna, contoh kalau kita ada perkataan negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat itu adalah negara yang merdeka ataupun negara yang bebas dari kuasa asing ataupun negara yang tidak dijajah. Itu kita panggil negara yang berdaulat. Jadi KMM ni ada kedaulatan dia. Sebab apa? Sebab dia adalah lambang kekuasaan tertinggi sultan. Kiranya Melaka ni tak dijajah oleh sesiapa, yang menguasai adalah sultan dan sultan ni tak dikawal oleh mana-mana kuasa asing. Dan kedaulatan Melaka ni diperakui oleh kerajaan luar. Contohnya siapa? Yang dinasti Ming. Sampaikan apa? Dinasti Ming ni dia ada hantar utusan. Yang mana utusan dia diketuai oleh Laksamana Cheng Ho.
Kiranya apa? Kiranya dinasti Ming ni, akui Melaka ni adalah negara yang berdaulat ataupun kerajaan yang berdaulat. Contohlah, kalau tiba-tiba ada kerajaan lain kata, Melaka ni mana ada wujud? Tak wujud lah, tak pernah dengar pun. Jadi, dinasti Ming ni akan jadi kita punya backup lah. Sebab dia apa? Dia memperakui sebenarnya Melaka ni wujud dan juga berdaulat. Itu pentingnya kedaulatan. Yang keempat, wilayah pengaruh. Makna dia apa? Kawasan yang diperintah oleh raja dan diterima dan diperakui oleh rakyat. Kalau Melaka ni ada 3 cara macam mana nak dapatkan wilayah pengaruh ataupun kawasan pengaruh. Pertama, melalui penaklukan ataupun peperangan lah. Yang kedua, melalui naungan. Yang ketiga, melalui perkahwinan. Kamu kena ingat 3 benda ni. Macam mana nak dapat wilayah pengaruh masa zaman KMM, penaklukan, naungan, perkahwinan. Yang kelima, undang-undang. Dekat Melaka ada 2. Macam tadi cikgu ada bagi tahu kan. Hukum Kanun Melaka ataupun cikgu pendekkan jadi HKM. Dan juga Undang-Undang Laut Melaka UULM. Ada 2 bentuk undang-undang yang kamu akan belajar lah untuk zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kenapa kena ada undang-undang? Apa tujuan dia? Tujuan dia yang pertama, nak kukuhkan kerajaan. Yang kedua, kenapa ada undang-undang? Lindungi rakyat. Yang ketiga, bila ada undang-undang, dia akan jadikan KMM ataupun Kesultanan Melayu Melaka sebagai kerajaan yang unggul. Kamu kena ingatlah. Dan yang terakhir adalah lambang kebesaran. Yang mana apa itu lambang kebesaran? Identiti kerajaan, keistimewaan Sultan Melaka sendiri dan juga simbol kedaulatan Sultan. Contoh lambang kebesaran yang kamu kena tahu adalah adat istiadat. Adat istiadat ni contohnya bila ada penambalan Sultan ataupun penambalan kalau macam sekarang kan nanti bulan 1 akan ada penambalan yang di Pertuan Agong kan. Bila nak buat penambalan tu akan ada adat dan juga istiadat lah. Ada dia punya langkah ataupun proses nak melakukan sesuatu majlis tu. Dia ada adat dan istiadat. Cara dia. Yang kedua, penggunaan warna. Yang mana kalau raja ataupun sultan, warna dia adalah warna kuning keemasan. Yang ketiga, contoh dia nobat. Nobat ni apa? Nobat ini adalah alat muzik. Alat muzik. Yang mana kalau ada penambalan ke apa, ada ketibaan yang di Pertuan Agong ke ketibaan sultan ke, dia akan mainkan satu alat muzik. Yang mana yang cikgu tahu salah satunya adalah napiri. Dia hampir macam trompet tapi bunyi dia lain sikit lah. Napiri. Lepas tu, contoh yang lain adalah regalia. Regalia ni ada pakaian yang pakaian kerabat diraja. Contohnya apa? Tengkolok. Apa lagi? Ada keris dan sebagainya lah. Dan last sekali adalah, contoh dia adalah Cap Moho. Jadi, ciri negara bangsa KMM ni ada 6. Kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang, lambang kebesaran. Dah habis dah ciri negara bangsa untuk Kerajaan Alam Melayu dan juga Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Ini ada sedikitlah info tambahan. Tadi kan ada cara, macam mana 3 cara Melaka ni nak dapatkan wilayah pengaruh. Pertama, melalui penaklukan, iaitu apa? Diperoleh melalui peperangan. Contoh wilayah yang diperoleh melalui peperangan. Awak kena hafal sekurang-kurangnya 3 lah ataupun 2. Hafal yang paling senang lah. Mungkin kamu boleh hafal Pahang, Kelantan, Rokan. Depend pada diri sendiri nak hafal yang mana satu. Yang kedua, melalui wilayah naungan. Yang mana wilayah naungan ni dia terima ketuanan KMM. Maksudnya dia terimalah KMM ni sebagai pemerintah dekat kawasan mereka lah. Contohnya macam mana nak dapatkan kawasan ni, ada melalui perkahwinan, persahabatan,
Dan kamu kena ingatlah contoh tempat Linggar, Patani, Kedah. Dan yang terakhir, ini satu je contoh yang diberi dalam buku. Melalui perkahwinan, contoh dia apa? Kerajaan Majapahit dia ada hadiahkan Siantan. Siantan ni adalah nama tempat tau, bukan nama orang. Siantan. Dia hadiahkan Siantan kepada siapa? Sultan Mansur Shah. Sebab apa? Sultan ni kahwin dengan Puteri Majapahit. Sebab itulah dia dapat wilayah Siantan. Takat ni faham ke? Faham ke? Okey ke? Ke rasa laju? Semua macam okey, jap. Sebelum kita teruskan, cikgu nak buat tak buat apa-apa pun, cuma nak ni baliklah. So yang kita dah belajar baru 2. Ciri negara bangsa Kam ataupun kerajaan alam Melayu. Yang cikgu sebut tadi ada 4, betul tak? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Pertama ada raja. Yang kedua ada undang-undang. Yang ketiga ada wilayah pengaruh. Yang keempat ada rakyat. Ada 4, betul tak? Seterusnya kita ada belajar ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Ada 6 ciri. Yang mana 3 sama. Apa yang sama? Undang-undang, wilayah pengaruh, rakyat. Cumanya yang raja ni tak sama. Tapi yang raja ni dia tukar jadi kerajaan. Jadi kamu kena hafal lagi 2 lah, iaitu lambang kebesaran dan juga kedaulatan. Kiranya kamu baru belajar 2 benda ni tadi. Baru sikit saja. Okey, dah. Seterusnya kita akan masuk tentang undang-undang dan juga sistem pentadbiran. Kita akan masuknya sistem pentadbiran, yang mana kita akan belajar pasal sistem pembesar 4 lipatan. Dan kita kena tahulah siapa yang ada dalam sistem pembesar 4 lipatan. Dan kita akan belajar tentang undang-undang, iaitu 2, Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Okey. So ini adalah sistem pentadbiran KMM, Kesultanan Melayu Melaka. Semua orang akan tahu sultan akan jadi yang paling atas. Dan apa dia punya peranan? Dia akan menjadi ketua pemerintahan, ketua peperangan, ketua hubungan diplomatik dan juga ketua agama. Jadi ketua hubungan diplomatik ni mungkin ada yang kurang faham. Maksudnya sultan ni akan menjaga ataupun dia akan jaga hubungan antara Melaka dan juga negara lain ataupun kerajaan lain. Kiranya ni adalah contohnya lah yang paling cikgu bagi contoh yang sekarang lah. Contohnya Malaysia ada berkawan dengan Indonesia. So kita panggil itu adalah hubungan diplomatik. So samalah dari dulu lagi kita dah ada hubungan diplomatik. Contohnya Melaka ni ada hubungan diplomatik dengan dinasti Ming ataupun Cina. Yang kedua, kamu kena ingat bahawa sultan akan ada bendahara. Apa tugas bendahara? Dia adalah ketua pentadbir. Ada 4 tugas dia. Dia adalah ketua angkatan tentera. Dia adalah penasihat siapa? Penasihat sultan. Dan dia adalah pemangku sultan. Kalau sultan tak ada, dia yang akan ganti. Yang kedua, ada siapa lagi dalam sistem ni? Ada penghulu bendahari. Kalau kamu rasa takut tertukarlah bendahara dengan bendahari. Macam mana? Bendahari kamu ingat je, bendahari kelas. Jadi kalau bendahari kelas ataupun bendahari kelab, mesti semua orang tahu kan bendahari itu buat apa? Kutip. Kerja dia adalah kutip duit, betul tak? Jadi penghulu bendahari dekat Kesultanan Melayu Melaka ni, apa yang dia akan buat adalah uruskan perbendaharaan.
Yang mana perbendaharaan ni apa maksud dia? Perbendaharaan ni contohnya dari segi kewangan Melaka, dari segi kekayaan, ataupun dari segi harta Kesultanan Melayu Melaka, dia yang akan uruskan. Yang ketiga, ada Temenggung. So, apa peranan Temenggung? Jaga keselamatan kota Melaka. Iaitu dia akan jaga keselamatan darat, dekat darat. Yang keempat, Laksamana Panglima Angkatan Laut Melaka. Jadi dia akan jaga keselamatan dekat laut. Jangan tertukar Temenggung dengan Laksamana. Jangan tertukar bendahara dengan penghulu bendahari. Okey. So setakat ni baru kamu tahu apa peranan mereka lah. Jadi dalam sistem pengusahaan empat lipatan ni, dalam sistem pentadbiran mereka, kamu kena ingat dia ada dua. Pertama, dia ada pentadbiran pusat. Yang mana pentadbiran pusat ni ataupun kita boleh kata macam kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan. Kalau sekarang lah negara Malaysia ni ada kerajaan persekutuan. Samalah macam pentadbiran pusat ni. Yang kedua ada pentadbiran peringkat jajahan. Yang mana pentadbiran ni akan berada di bawah pentadbiran pusat. Contoh dalam pentadbiran pusat ada siapa? Semestinya ada sultan. Dan yang kedua ada siapa? Ada pembesar berempat. Yang mana kita akan panggil sistem pembesar empat lipatan. Yang mana kenapa berempat? Sebab ada 4 orang. Iaitu yang tadi tu. Bendahara, penghulu bendahari, Temenggung dan juga Laksamana. Sebab tu kita panggil pembesar berempat ataupun sistem pembesar empat lipatan empat. Dan dekat peringkat jajahan ada pembesar ber-8, ada pembesar ber-16, pembesar 32. Cuma dalam buku teks mungkin cikgu rasa tak ada benda ni. Ini tambahan lah. Okey. Jadi sistem pembesar KMM, dia dibantu oleh sistem pembesar empat lipatan. Macam tadi, Sultan ni adalah ketua pemerintahan, ketua peperangan, ketua hubungan diplomatik, ketua agama. Dan dia akan dibantu oleh pembesar berempat. Yang mana pembesar berempat ni siapa? Yang ni. Pembesar berempat. Bendahara, Temenggung, penghulu bendahari dan juga Laksamana. Yang mana pembesar berempat ni dia akan memerintah wilayah, sungai ataupun pulau. Yang mana tempat ni kita panggil dia kawasan pegangan. Macam mana pembesar berempat ni boleh dapat kawasan pegangan? Siapa yang bagi? Kawasan pegangan ni siapa yang kurniakan? Sultan yang kurniakan kawasan ni untuk mereka. Kurniakan. Jadi kawasan pegangan ni hanya dipegang oleh pembesar berempat ini sahaja. Dan dia ada 2 peringkat lah macam cikgu cakap tadi. Ada pentadbiran pusat, peringkat jajahan. Okey, tengok pentadbiran pusat. Pelaksana dia adalah pembesar berempat. Diorang ni akan ada hubungan yang mana dalam hubungan ni kena ada persefahaman, kena ada permuafakatan 2 hala antara sultan dengan pembesar. Kenapa kena ada muafakat? Kena ada persefahaman ni. Kenapa? Sebab nak wujudkan pentadbiran yang sempurna ataupun pentadbiran yang licin ataupun pentadbiran yang teratur. Supaya apa? Nak elakkan tindakan sewenang-wenangnya pemerintah ataupun pembesar. Dan satu kamu kena hafal adalah tentang macam mana Melaka ni dapat sumber pendapatan. Sumber pendapatan. Ada 3 cara macam mana Melaka ni dapat pendapatan. Pertama, melalui perdagangan. Yang kedua, melalui cukai. Yang ketiga, melalui ufti wilayah taklukan ataupun wilayah naungan. Ufti ni macam duit ataupun sesuatulah yang wilayah ni kena bagi dekat dia punya pemerintah. Iaitu masa tu adalah dia punya penakluk adalah Kesultanan Melayu Melaka. Dia kena bagi setiap tahun wajib. Itu pentadbiran pusat. Seterusnya pentadbiran jajahan. Siapa dalam pentadbiran jajahan? Pelaksana dia adalah pembesar lain. Apa yang mereka akan buat? Mereka hanya uruskan pentadbiran dekat daerah dengan kampung. Dia
kecil lah. Kalau pusat ni akan seluruh Melaka, tapi peringkat jajahan ni adalah tempat-tempat tertentu sahaja. Tempat yang kecil lah. Pembesar ni siapa yang akan lantik? Sultan dan juga pembesar berempat. Apa peranan mereka? Jaga keamanan kawasan pentadbiran dan juga dibenarkan mengutip cukai. Cuma cikgu nak tambah lagi satu. Sebenarnya dalam buku teks ada ni. Dia ada tulis peranan Shah Bandar. Yang mana peranan Shah Bandar ni antara soalan yang famous jugalah. Sebab apa? Shah Bandar ni peranan dia adalah kutip cukai. Sama. Ya Allah. Peranan dia kutip cukai. Cumanya dia hanya kutip cukai dekat mana? Dekat pelabuhan. Dekat pelabuhan. Kamu kena ingatlah. Shah Bandar kutip cukai dekat pelabuhan. Ini antara soalan yang famous jugalah Shah Bandar ni. Okey, dah habis dah tentang sistem pentadbiran. Seterusnya, Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka. Yang mana undang-undang ni akan berasaskan syariah Islam. Dan juga hukum adat. Adat Melayu lah ataupun adat orang Melaka. So, ada dua. Hukum Kanun Melaka ataupun HKM. Yang kedua ada Undang-Undang Laut Melaka. Dalam hukum Kanun Melaka, dia ada 44 fasal dan dia ada 4 perkara. Pertama, dalam hukum Kanun Melaka ada perkara apa? Perkara jenayah. Yang kedua, ada perkara apa? Peranan sultan dan juga pembesar. Yang ketiga, ada perkara apa? Kekeluargaan. Yang keempat, perkara ekonomi. Yang mana setiap perkara ni, kamu wajib hafal satu fasal. Yang mana fasal ni dia seperti akta lah. Fasal 5.1. Yang mana siapa yang buat kesalahan membunuh tanpa pengetahuan raja ataupun pembesar, hukuman dia apa? Kena bunuh balik. Hukuman dia kena bunuh. Sebab dia ada hukuman setimpal. Dalam buku, hukuman setimpal ni ada 3. Ada 3 kesalahan yang akan kena hukuman setimpal. Iaitu bunuh, tikam dan juga curi. Kena ingatlah. 3 kesalahan yang dikenakan hukuman setimpal. Bunuh, tikam, curi. Okey. Yang kedua, peranan sultan dan pembesar. Fasal 1. Apa yang ada dalam fasal 1 adalah menjelaskan tugas sultan dan juga pembesar berempat. Maksudnya dia dah bagi tahu dah. Dalam fasal 1 ni dia bagi tahu apa tugas sultan, apa yang sultan kena buat, apa pembesar berempat kena buat. Yang ketiga, kekeluargaan. Fasal 26, contoh dia. Pernikahan kena ada 4 saksi. Tapi kalau tak cukup, memadai 2 saksi sahaja. Dan dalam saksi ni, kamu kena ingat. Ada 3, minta maaf bukan 3. Ada 2 golongan yang tak boleh jadi saksi. Tak boleh jadi saksi. Iaitu yang pertama adalah wanita. Yang kedua adalah hamba abdi. 2 orang ni ataupun 2 golongan ni tak boleh jadi saksi untuk pernikahan. Ini masa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang keempat, ekonomi. Fasal 30, pengharaman riba dalam urus niaga. Haramkan riba. Dan siapa yang nak berurus niaga ni kena ada syarat dia. Peniaga ni ada syarat dia. Pertama, kena akil baligh. Yang kedua, kena siuman, tak boleh gila. Yang ketiga adalah kena lafazkan niat jual beli. Ini dalam hukum kanun Melaka. Okey, kita gerak. Undang-Undang Laut Melaka ada 25 fasal. Jadi hukum kanun Melaka ni kebanyakannya yang akan dilakukan dekat darat. Kalau Undang-Undang Laut Melaka ni akan dilakukan dekat laut. Jadi ada 4 perkara juga dalam Undang-Undang Laut Melaka. Pertama adalah peranan nahkoda. Yang kedua, perkara pelayaran. Yang ketiga, perkara jenayah. Sama.
Cumanya jenayah yang ada dekat Undang-Undang Laut Melaka ni jenayah yang berlaku dekat dalam kapal ataupun atas kapal. Yang keempat adalah perkara percukaian. So tengok yang pertama, peranan nakoda. Ini benda yang phrase yang kamu kena hafal lah. Sebab ini adalah salah satu phrase yang famous. Dan juga menjadi soalan yang famous jugalah. Yang mana peranan nakoda ni, pasal 13.1 nakoda ni perlu diberi keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Dia berikan nakoda ni keutamaan. Sebab apa? Sebab nakoda ni kita ibaratkan sebagai raja dalam pelayaran. Dia macam raja dalam pelayaran. Sebab itulah kita bagi keutamaan pada nakoda. Yang kedua, dalam perkara pelayaran. Dia buat apa? Dia jelaskan peranan pegawai lain. Contohnya dalam pasal 9 dia jelaskan pasal malim. Malim ni kena buat apa? Dia kena arif ataupun kena tahu tentang ilmu pelayaran. Sebab apa? Kalau dia lalai, dan bila lalai berlakunya kemalangan ataupun berlakunya kerosakan ataupun pelanggaran, apa malim ni dihukum apa? Dia akan dihukum bunuh. Kalau berlaku sesuatu yang buruk. Sebab apa? Sebab kerja malim ni kena pastikan pelayaran lancar. Kapal tu boleh berlayar dengan lancar. Yang ketiga, jenayah. Pasal 5, berkelakuan jahat dan juga bunuh di atas kapal. Hukuman dia apa? Mati. Samalah bunuh, mati. Yang keempat, perkara percukaian. Pasal 6.3. Nakoda ni akan tentukan jumlah cukai. Yang mana berapa jumlah cukai? 1/10 dari hasil. Kalau penumpang tu nak turun awal sebelum sampai janjinya. So ini antara pasal yang kamu kena ingat dalam Undang-Undang Laut Melaka. Jadi dalam HKM ada 4 perkara: jenayah, peranan sultan dan pembesar, kekeluargaan, ekonomi. Kalau dalam Undang-Undang Laut Melaka ada peranan nakoda, pelayaran, jenayah, percukaian. So habis bab undang-undang. Dan ini adalah yang terakhir yang kamu akan belajar hari ini. Peranan pemerintah dan juga rakyat. Okey, dalam peranan pemerintah dan rakyat ni, kamu ada satu perkataan yang paling famous. Iaitu perkataan apa? Perkataan konsep wa'adat. Konsep wa'adat. So, konsep wa'adat ni adalah hubung kait pemerintah dan juga rakyat. Antara pemerintah dengan rakyat. Jadi rakyat dengan pemerintah ataupun pembesar ni saling berkait. Sebab apa? Rakyat ni bernaung di bawah sultan dan juga pembesar yang mana dia ni adalah berkait antara satu sama lain. Fungsi saling kait. Sebab apa? Kenapa kena ada saling kait ni? Sebab nak gerakkan jentera. Kalau contohlah sultan je yang main peranan, rakyat dengan pembesar tak main peranan, apa yang terjadi pada negara tersebut? Boleh pecah kacir. Contoh, kalau rakyat je yang buat kerja, sultan dengan pembesar tak buat apa-apa, tak buat kerja yang sepatutnya, negara pun akan jadi kucah kacir. Sebab itulah pembesar ataupun pemerintah ni ada saling kait dengan rakyat. Nak gerakkan jentera kerajaan dan juga sistem pemerintahan. Dan bila ada hubungan timbal balik ni untuk apa? Kukuhkan pemerintahan dekat Kesultanan Melayu Melaka dan membawa kegemilangan. Sebab apa? Sebab sistem pentadbiran dan juga sistem negara ataupun sistem Kesultanan Melayu Melaka tu akan berjalan dengan lancar lah. Ini adalah wa'adat yang mana sebenarnya awal-awal wa'adat ni maksudnya perjanjian. Dulu perjanjian wa'adat ni adalah antara ni. Demang lebar daun, dia adalah golongan diperintah. Dan juga Sangsa Purba, golongan pemerintah. Kalau dalam buku teks ada ni, wa'adat. Orang baca. Cikgu nak pilih Mio.
Nampak ke? Maka titah sang sapurba, hendaklah segala anak cucu hamba, jikalau ada salahnya sekalipun, atau zalim dan jahat pekertinya, janganlah segala hamba Melayu itu dahaka dan menitikkan darahnya ke bumi. Jikalau mereka itu akan cedera, berundur hingga ditakluk negerinya juga. Maka sembah apa tu? Demang lebar daun. Demang. Maka sembah demang lebar daun, baiklah tuanku, tetapi anak cucu duli tuanku dahulu mengubahkan anak cucu patik dan berubahlah tuanku. Maka titah sang sapurba, baiklah paman, kabullah hamba akan wa'ad itu. Titah baginda, barang siapa hamba Melayu derhaka mengubahkan perjanjiannya, dibalikkan Allah bumbungan rumah ke bawah kaki ke atas. Maka sembah demang lebar daun, jikalau Raja Melayu itu mengubahkan perjanjian dengan hamba Melayu, dibinasakan Allah negerinya dan takhta kerajaannya. Okey, terima kasih Mio. Okey, dalam wa'adat ni, dalam perjanjian ni, dia antara dua orang, betul tak? Sang Sapurba, yang mana Sang Sapurba ni adalah pemerintah. Golongan pemerintah. Dan juga antara Demang Lebar Daun, yang mana Demang Lebar Daun ni adalah golongan yang diperintah. So, apa perjanjian mereka ni? Perjanjian mereka, Sang Sapurba kata, kalau dia nak minta anak cucu Demang Lebar Daun ataupun anak cucu golongan yang diperintah ni, minta maaf. Dia nak kata, kalau ada anak cucu Sang Sapurba ni yang ada buat salah ataupun bersikap zalim lah dan juga jahat pekertinya, dia nak hamba Melayu ni tak derhaka ataupun tak lawan anak cucu dia dekat bumi ni. Kalau macam tu lah, dia tak nak, walaupun anak cucu dia jahat, dia tak nak rakyat-rakyat yang lain tu menderhaka kepada kerabat mereka lah. Macam tu. Tapi Demang Lebar Daun, iaitu golongan yang diperintah, dia kata, baiklah tuanku. Dia kata, okey boleh. Tapi dia nak anak cucu duli tuanku, maksudnya anak cucu ataupun pewaris Sang Sapurba ni dulu yang kena berubah. Maksudnya jangan buat jahat. Barulah anak cucu patik akan berubah, maksudnya tak akan derhaka. Macam itulah. Jadi apa Sang Sapurba ni kata? Dia kata, baiklah paman, kabullah hamba akan wa'ad itu. So ini adalah perjanjian dia. Maksudnya golongan yang pemerintah ni kena dulu buat tugas dia, kena dulu baik. Barulah golongan yang diperintah ni akan taat dan juga setia kepada golongan yang diperintah. Golongan pemerintah. Minta maaf. Macam itulah. Jadi ini adalah perjanjian antara golongan pemerintah dan juga golongan yang diperintah. Jadi apa titah baginda? Sang Sapurba kata, barang siapa hamba Melayu, kalau ada hamba Melayu yang derhaka juga, walaupun anak cucu dia dah baik kan, maksudnya dah langgar perjanjian lah. Dia kata, dia akan suruh Allah balikkan hubungan rumah ke bawah, kaki ke atas. Maksudnya, dia nak suruh hancurkanlah golongan, hancurkan tempat ataupun rumah golongan yang diperintah. Itu apa yang Sang Sapurba kata. Tapi Demang Lebar Daun kata, kalau raja sendiri ataupun keturunan raja tu yang langgar dulu perjanjian ni, dia kata dia doakan Allah binasakan negeri dan juga tahta kerajaan. Ini adalah perjanjian lah yang mereka buat ataupun wa'adat antara golongan pemerintah dengan diperintah. Ni kamu kena tahu, kena faham cerita dia je lah, macam tu saja.
Okey, jadi kita akan teruskan iaitu peranan pemerintah dan juga rakyat. Okey, untuk pemerintah, kamu kena tahu contoh ataupun golongan apa yang termasuk dalam golongan pemerintah. Contoh dia adalah sultan, dia adalah pemerintah. Kedua, pembesar, dia pun pemerintah. Kerabat raja pun adalah pemerintah. Ulama pun adalah pemerintah. Ini contoh golongan pemerintah. Cuma dalam peranan ni dia ada bahagikan. Satu adalah peranan sultan, khas untuk sultan sahaja. Yang kedua adalah peranan pembesar. Jadi kamu kena asingkanlah. Peranan sultan, apa yang sultan kena buat? Kena jaga keselamatan rakyat. Kena wujudkan perpaduan rakyat. Kena bertanggungjawab terhadap kemakmuran, kestabilan kerajaan. Kena perkenalkan undang-undang. Ada 4. Keselamatan rakyat, kena wujudkan perpaduan rakyat, kena bertanggungjawab terhadap kemakmuran kerajaan dan juga kena perkenalkan undang-undang. Ada 4 peranan sultan. Kalau peranan pembesar, apa yang mereka kena buat? Kena pelihara keamanan dan juga kebajikan rakyat. 1. Yang kedua, dia akan jadi perantara sultan dengan rakyat. Sebab apa? Rakyat takkan teruslah menghadap sultan. Jadi yang akan menghadap sultan adalah pembesar. Dia akan sampaikanlah apa yang rakyat inginkan. Yang ketiga, apa peranan dia? Kutip hasil. Yang mana hasil ni kita panggil sistem serah. Yang keempat, dia kena bekalkan tenaga tentera. Iaitu kita panggil sistem kerah. Tahu kan kerah? Maksudnya kita kerah juga suruh buat. Macam mana kerah ni? Maksudnya kerah ni kita kena paksa. Dan juga dia lebih kepada pekerjaan yang bukan lembut-lembut lah. Yang macam tentera. Macam itulah sistem kerah. So ada 4 peranan pembesar. Ini adalah golongan pemerintah. Kalau golongan yang diperintah, iaitu rakyat dan juga hamba. Contoh rakyat yang kamu kena hafal. Contoh dia apa? Peniaga, petani, tukang, nelayan. Ini adalah rakyat. Kalau hamba ada 3. Hamba raja, hamba berhutang, hamba biasa. Awak kena ingat tau. Ada 3 golongan hamba. Hamba raja, hamba berhutang, hamba biasa. Dan apa peranan rakyat? Pertama, rakyat ni sudah pastinya lah kena setia kepada pemerintah. Bila dah setia, kena patuh arahan pemerintah. Yang kedua, bila patuh tak boleh menderhaka. Sebab apa? Takut ditimpa tulah. Apa makna tulah ni? Tulah ni adalah kecelakaan ataupun perkara buruk lah yang berlaku kalau tak ikut perintah ataupun tak dengar titah raja. Yang keempat, apa peranan rakyat? Kena jadi tentera. Yang melalui sistem kerah ni. Pembesar hanya bekalkan saja. Yang jadi adalah rakyat jadi tentera. Yang kelima, kena hadir majlis umum. Contohnya apa? Gotong royong. Kena jadi pengayuh ataupun pendayung kapal perang. Dan juga kena sumbangkan tenaga melalui sistem kerah. Ni yang contoh lain lah. Iaitu kena buat apa? Bina istana dan juga bina jalan. Kamu kena ingat lah. At least ingat 1 ataupun 2 lah. Contoh lah. Dalam peranan pemerintah, kamu kena ingat kalau sultan, cikgu suka hafal lah. Suka hafal yang mana? Cikgu suka hafal. Sultan ni, apa peranan dia? Jaga keselamatan rakyat. Itu saja, tak perlu hafal panjang-panjang. Kalau pembesar, apa dia punya peranan? Cikgu paling suka hafal, dia akan jadi perantara. Perantara rakyat dan juga sultan. Kalau rakyat, apa dia punya peranan? Cikgu paling suka hafal jadi tentera. Dah cukup. Tak perlu nak panjang-panjang. Kalau nak buat nota pun kena pendek-pendek je. Nak kena ingat pun ingat poin penting saja. Tak perlu ingat panjang-panjang dia punya ayat tu. Sebab nak ingat ayat yang panjang tu susah sikit. Janji ingat poin, faham tajuk ni pasal apa. InsyaAllah kamu boleh buat ayat sendiri untuk jawab soalan.
Jadi dah habis dah. Itu saja untuk bab 1. Jadi kita nak rewind sikit lah. Apa yang kita dah belajar. Pertama, kita ada belajar ciri negara bangsa Kam, Kerajaan Alam Melayu. Ada 4. Raja. Kedua, undang-undang. Ketiga, wilayah pengaruh. Yang keempat, rakyat. Perlu ke ikut urutan ni? Perlu ke? Kalau ada soalan, perlu ke kena ikut urutan? Agak-agak. Tak perlu pun. Awak tulis apa yang awak ingat saja. Tak perlu, ya betul. Tak perlu. Yang kedua, kita belajar pasal ciri negara bangsa KMM ataupun Kesultanan Melayu Melaka. Ada 6. Yang mana kalau raja, bukan raja. So jangan tertukar tau. Kam dengan KMM. Kalau Kam, raja. Kalau yang pertama adalah kerajaan. Dan yang kedua, 3, 4 sama saja. Undang-undang, wilayah pengaruh dan juga rakyat. Cuma dia ada lagi 2. 5 dengan 6. Lambang kebesaran dan juga kedaulatan. Ini perkara yang pertama kamu belajar. Ini perkara yang kedua kamu belajar. Perkara yang ketiga kamu belajar tadi adalah ada 2. Pertama adalah sistem pentadbiran. Yang mana sistem pentadbiran ni pakai KMM tau. Pakai apa? Sistem pembesar 4 lipatan. Yang mana dalam ni, yang pastilah sultan paling atas. Dan dia ada, bawah sultan ada bendahara. Dan ada lagi 3 orang. Penghulu, bendahari, kutip-kutip duit. Lepas tu ada temenggung. Dan juga ada laksamana. Ini kalau kamu hafal satu pun tak apa. Contohnya bendahara peranan dia apa? Jadi pemangku sultan. Kamu hafal satu pun tak apa. Penghulu bendahari buat apa? Uruskan perbendaharaan. Temenggung buat apa? Jaga keselamatan kota Melaka. Kalau laksamana jaga laut ataupun dia adalah ketua tentera, angkatan tentera laut. Dan lagi satu yang kamu kena hafal lah, antara yang famous adalah Shah Bandar. Shah Bandar yang mana peranan dia adalah kutip, cukai. Dekat mana? Dekat pelabuhan. Sorry. Okay. So, sistem pentadbiran KM. Seterusnya kita ada belajar pasal Undang-Undang Melaka. Undang-Undang KMM. So, adalah je short form je. So, Undang KMM ni ada 2. Hukum Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka yang kamu kena ingat, benda penting lah, perkara. Ada 4 perkara. Ada jenayah, ada peranan, pembesar, bukan pembesar, sultan dan juga pembesar. Ada kekeluargaan. Ada ekonomi. Yang pasal riba tadi. Kalau Undang-Undang Melaka ada 4 juga. Ada peranan nahkoda. Ada pasal pelayaran. Ada tentang jenayah. Dan last sekali adalah percukaian. Kamu kena ingat lah yang ni. Ini perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, kamu ya Allah. Kamu belajar pasal ya Allah ya Tuhan.
kamu belajar pasal peranan pembesar, minta maaf, pemerintah dan juga rakyat. Yang mana dalam pemerintah ni ada dua, sultan dan juga pembesar. Ini apa yang tadilah, sultan buat apa? Jaga keselamatan rakyat. Kalau pembesar, perantara sultan dan juga rakyat. Kalau rakyat buat apa? Jadi tentera. Senang. Jadi tentera. Dan kamu kenapa? Contoh pemerintah. Contoh dia siapa? Sultan, pembesar. Hafal dua pun tak apa. Kalau rakyat, contoh rakyat, petani, tukang. Contoh hamba. Ada hamba, raja dengan hamba berhutang. Ataupun pilihlah hamba biasa pun tak apa. Ingat dua pun tak apa. So ini sahaja yang kamu belajar hari ini. Rasa-rasanya susah ke senang? Sebab ini adalah tajuk yang paling senang. Siapa yang rasa banyak sangat? Cuba angkat tangan. Banyak tak? Dalam masa sejam belajar semua ni. Ke rasa okey je? Kalau okey, cuba thumbs up sikit. Ada yang thumbs up, ada yang banyak ni yang tak thumbs up lah kan. Sebab banyak kan. Okey, jadi sebelum cikgu habiskan kelas ni, sekarang dah 12.40. Sebab tadi pun dah terlewat kan. Nah, cikgu akan bagi satu kerja lah untuk kamu semua. Cikgu akan bagi link dekat grup WhatsApp dan kerja tu dia ada had masa. Kamu kena siapkan sebelum pukul 12 malam ni. Boleh? Boleh? Okay, good. Okay. Cikgu harap kamu tak rasa down sebab kamu mungkin rasa macam ya Allah banyaknya. Sebab nanti tajuk-tajuk lepas ni lagi banyak. Lagi-lagi tajuk form 5. Itu banyak fakta. So ini adalah tajuk yang paling senang. So cikgu harap kamu semua semangat. Kalau tak semangat, semangatkan juga. Kena semangat juga. Dan cikgu harap kamu semoga maju jaya lah. Untuk minggu depan, cikgu cakap siap-siap tau. Minggu depan insya-Allah kita akan belajar bab tingkatan 4. Cikgu nak ajar ni tingkatan 4. Bab 3. Pasal apa? Pasal Perang Dunia. Nah, mungkin ni syok sikit lah Perang Dunia. Okay, boleh? Okay ke? So, cikgu sarankan korang baca dulu pasal Perang Dunia. Walaupun banyak, tapi baca dulu apa kisah Perang Dunia. Dan kemungkinan ada yang tahu juga pasal Perang Dunia. Dan nanti bolehlah minggu depan insyaAllah. Kita akan masuk bab 3. Perang Dunia. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu semua baik. Okay. Kalau ada segala kekurangan ke, kamu boleh tulis dalam WhatsApp. Mungkin kamu rasa cikgu laju sangat ke, ataupun cikgu ni banyak cakap saja ke, nak tengok banyak lagi gambar ke, boleh bagi tahu dekat grup WhatsApp tau. Nanti cikgu akan cuba perbaikilah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua.